Hai everyone, dalam rakanan ini kita akan bincang bab 7, pengatur caraan linear. Kita akan bermula dengan bincang takrifan pengatur caraan linear. Selepas itu kita akan tengok kaedah untuk selesaikan soalan. Okay, so kita akan bincang 4 langkah yang diperlu. So langkah 1 sampai langkah 3 adalah sama dengan langkah yang akan diberi di dalam buku. Tapi saya akan ajar langkah yang berbeza untuk langkah 4 ya. Tapi kita juga akan tengok cara yang diberi di dalam buku juga. Pengatur caraan linear ialah satu teknik matematik yang kita guna untuk cari penyelesaian optimal untuk masalah dengan dua pembulai ubah X dan Y. Kita telah buat penyelesaian optimal sebelum ini dalam bab pembezaan. Ya, saya berharap murid-murid masih ingat penyelesaian optimal bermaksud bahawa nilai X dan Y akan memberi nilai fungsi maksimum atau minimum. Kita ada teknik ini kerana ini boleh diguna hanya untuk sistem linear. Okay? Itu sistem persamaan linear sahaja. Pembezaan boleh diguna untuk apa-apa persamaan, tapi pengatur caraan linear hanya untuk sistem linear. Tetapi pengatur caraan linear lebih senang daripada buat pembezaan. Oleh itu, kita masih ajar pengatur caraan linear. Di dalam bab ini, kita akan guna hubungan ketaksamaan linear. Okay, iaitu biasanya kita ada persamaan graf linear Y sama dengan mx tambah c. Tetapi sekarang kita tak ada persamaan. Kita akan tukar sama itu kepada ketaksamaan. Contohnya lebih atau kurang dari mx tambah c. Walaupun kita dah tukar persamaan kepada ketaksamaan, kita masih akan dapat graf garisan lurus nanti. Untuk mengguna kaedah pengatur caraan linear, kita ada 4 langkah. Langkah pertama adalah untuk baca soalan dan bina sistem ketaksamaan yang diperlu dari perkataan yang diberi dan maklumat yang diberi dalam soalan itu. Selepas itu, kita akan lukis graf linear iaitu graf garisan lurus untuk ketaksamaan yang kita dapat dari soalan. So, rantau yang ditakrifkan oleh sistem ketaksamaan itu. Okay, so ini adalah perkara yang baru dalam bab ini dan kita akan bincang ini nanti. Akhirnya, dari rantau yang kita takrifkan dari ketaksamaan itu, kita akan cari titik optimum. Langkah pertama adalah untuk baca soalan dan tulis sistem ketaksamaan dari maklumat yang diberi. So, saya akan bagi 2 contoh untuk bagaimana kita akan tulis sistem ketaksamaan. Ini adalah perkara yang kita sudah belajar di dalam tingkatan 2 dan 3. So, saya tak akan buat banyak di sini. Saya hanya buat beberapa contoh saja. Dalam contoh pertama, kita ada John ada RM10. Dia beli beberapa pen yang berharga 90 sen. Tulis satu ketaksamaan untuk nombor pen yang John beli. Untuk tulis ketaksamaan ini, kita mesti pilih huruf untuk pembulai ubah yang diperlu di dalam soalan ini. So, kita sekarang nak tulis ketaksamaan untuk nombor pen yang dibeli. Oleh itu, saya akan pilih P untuk pen. So, P ialah nombor pen. Selepas itu, kita mesti fikirkan apakah operasi yang perlu dibuat dalam soalan ni. Okay? So, di sini kita perlu beli pen. Oleh itu, kita boleh dapatkan operasi dengan nombor pen darab dengan harga pen itu untuk dapat wang yang dibayar. Dan wang yang dibayar ini mestilah kurang atau sama dengan RM10 kerana John hanya ada RM10. Sama dari RM10 ini adalah dari logik kita ya. Kita mesti fikir bagaimana dia boleh didapati dalam. Selepas itu kita boleh buat permudahan. So bila saya buat permudahan, saya akan dapat ketaksamaan terakhir P kurang atau sama dengan 100/9. Mari kita tengok contoh kedua. Dalam contoh ini, kita ada satu bilangan pelajar perempuan ialah 10 orang lebih daripada bilangan pelajar lelaki dalam satu kelas. Dan kita nak tulis satu ketaksamaan untuk faktor ini. Seperti contoh tadi, langkah yang kita perlu buat yang ialah untuk pilih huruf untuk pembulai ubah ya. So, di dalam soalan ini kita ada 2 pembulai ubah yang diperlukan. Satu untuk nombor pelajar perempuan yang saya akan panggil P dan satu untuk nombor pelajar lelaki yang saya akan panggil L.
Di sini kita diberitahu pelajar perempuan ialah 10 orang lebih daripada bilangan pelajar lelaki. So, apakah operasi yang diperlu di sini? So, kita boleh tuliskan dia sebagai penolakan. So, ya, P lebih daripada L. Oleh itu, kalau P tolak L, kita akan dapat 10. Okay, dan di sini kita tidak perlu buat pemudahan. Tapi kalau kita nak buat pemudahan untuk tuliskan dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, ya, untuk lukis graf nanti kita boleh tuliskan ini sebagai P sama dengan L tambah 10 juga. So, ini adalah persamaan yang betul. Ini juga adalah jawapan yang boleh dapat markah yang penuh. Okay, di sini tolong berhenti video untuk cuba soalan 1 pada muka surat 127 dan cuba untuk binakan sistem ketaksamaan ini daripada perkataan soalan. Okay, selepas kamu dah siap soalan ni dan sudah buat penyemakan dan pembetulan, okay, tolong kembali kepada video ini. Langkah kedua adalah untuk lukis graf ketaksamaan yang kamu bina dalam langkah pertama. So, kerana ini adalah ketaksamaan linear, so graf akan beri garisan lurus. Okay, so kita akan ada dua jenis graf. Ketaksamaan yang guna lebih atau kurang akan memberi graf dengan guna garisan putus. Tapi kalau kita guna ketaksamaan kurang atau sama ataupun lebih atau sama dengan, kita akan lukis garisan yang penuh seperti biasa. So, kita boleh tengok dalam dua contoh yang saya ada pada skrin sekarang. Graf ini adalah graf untuk Y sama dengan 2X tolak 3. Okay? Dia lukis dengan cara yang sama kerana ini adalah Y kurang atau sama dengan 2X tolak 3. So, kita ada kesamaan dalam ketaksamaan itu. Oleh itu, kita guna garisan penuh. X tambah 2Y sama dengan 0. Tapi kerana ketaksamaan ini tak ada sama, iaitu kita hanya lebih daripada 0, garisan yang dilukis guna garisan putus. Selepas kita lukis graf garisan lurus ini, kita mesti cari rantau yang ditakrifkan. Betul-betul untuk tengok, adakah mereka nak kamu warnakan rantau yang diperlu atau warnakan rantau yang tidak diperlu. Di dalam contoh ini, rantau yang diwarnakan adalah rantau yang diperlu yang ditakrifkan oleh ketaksamaan ini. So, bila kita ada Y kurang atau Y kurang dan atau sama dengan sesuatu perkara linear, itu bermaksud kita perlu rantau yang di bawah graf itu. So, rantau ini yang di bawah garisan yang dilukis, oleh itu rantau yang diwarna kelabu ini adalah rantau yang ditakrifkan. Kalau kita ada ketaksamaan di mana Y lebih atau Y lebih atau sama dengan sesuatu perkara linear, itu bermaksud kita perlu rantau yang di atas graf lurus, garisan lurus kita. So, rantau hijau ini adalah rantau yang ditakrif oleh ketaksamaan 3X tambah 2Y lebih dari 0. Rantau ini adalah tengok manakah huruf Y kita, iaitu yang diguna untuk paksi Y, dan selepas itu apakah arah ketaksamaan itu, adakah dia Y kurang atau Y lebih daripada apa yang diberi. Okay, so setiap kali kita ada Y kurang, itu bermaksud kita nak rantau di bawah graf. Kalau Y lebih, itu bermaksud kita nak rantau di atas graf. So, di sini kita perlu lukis graf itu dan warnakan rantau yang diperlu. Kita juga boleh diberi soalan di mana rantau telah diberi dan kita nak cari sistem ketaksamaan daripada rantau yang ditakrifkan. Untuk buat soalan seperti ini, langkah pertama adalah untuk cari persamaan graf yang dilukis di dalam gambar yang diberi. So, graf di bawah sini, graf orange ini ada persamaan Y sama dengan 0. Ini ada kaedah yang sama yang kami belajar dalam tingkatan 1 dan 2. Okay, bagaimana kita cari persamaan untuk graf linear? Kalau murid-murid tak ingat
perkara ini, tolong buat ulang kaji untuk perkara yang kita belajar dalam tingkatan 1 dan 2. Okey, graf hijau ini adalah X sama dengan 0, Y sama dengan M iaitu negatif 4/6X tambah C iaitu 4. Dan graf ini ada persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Kita nak tukar persamaan itu kepada ketaksamaan. Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Kita boleh tengok rantau ungu ini adalah di bawah graf ini. Oleh itu, saya akan tukarkan ini kepada Y kurang atau sama dengan negatif 2X tambah 8. So, saya tahu ini adalah ketaksamaan kurang atau sama kerana dia di bawah dan kerana dia guna garis penuh. Kalau dia guna garis putus, kita akan guna Y kurang daripada negatif 2X tambah 8. Untuk graf di bawah ini, rantau ungu di atas Y sama dengan 0. Oleh itu, di sini kita ada Y lebih atau kurang dengan 0. Rantau di bawah, oleh itu di sini kita ada kurang atau sama dengan negatif 4/6X tambah 4. Dan untuk graf yang hijau ini, so kita tak ada Y di sini. So, ini ada sedikit yang berbeza. So, di sini kalau kita ada X, bahagian yang di kanan adalah lebih. So, di sini kita akan dapat X lebih atau sama dengan 0. Kalau kita ada garisan lurus seperti ini dan kita nak rantau di kiri, itu bermaksud X kurang daripada 0. Ya. So, 4 ketaksamaan ini akan takrifkan rantau ungu ini. Okey, so sekarang saya akan buat satu contoh yang terakhir untuk cari rantau yang ditakrifkan oleh sesuatu sistem ketaksamaan linear. So, kita akan lukis 3 graf ini. 3Y tambah 4X kurang atau sama dengan 15, Y lebih atau kurang Y lebih atau sama dengan 0, dan Y kurang dengan 2X. Okay, so, kita akan lukis 3 graf ini. Graf yang pertama adalah 3Y tambah 4X kurang atau sama dengan 15 yang ada bentuk seperti ini. So, graf yang kedua yang saya akan warnakan merah adalah Y lebih atau sama dengan 0. So, itu adalah persamaan untuk paksi X. So, ini adalah graf Y sama dengan 0. Dan graf yang terakhir adalah Y sama dengan 2X yang akan ada bentuk seperti ini. Ini adalah graf Y sama dengan 2X. Tapi kita tak nak guna garisan penuh untuk graf ini kerana ini adalah ketaksamaan kurang saja. Itu bermaksud bila kita lukis garisan ini, kita mesti guna garisan putus. So, ini adalah 3 garisan lurus daripada persamaan yang diberi. Tapi kita nak rantau yang ditakrifkan oleh ketaksamaan. Oleh itu, kita tengok apakah arah ketaksamaan ini. So, yang pertama 3Y tambah 4X kurang daripada 15. Oleh itu bermaksud kita nak rantau yang di bawah graf hitam ini. So, kita nak rantau yang di bawah graf hitam. Untuk ketaksamaan kedua, kita nak Y lebih daripada 0. Oleh itu bermaksud kita nak rantau yang di atas garisan merah ini. Dan untuk bahagian terakhir, kita boleh tengok kita nak Y kurang dari 2X. Iaitu kita perlu rantau yang di bawah garisan biru ini. Okay, so rantau yang di bawah garisan biru. So, bila kita tengok rantau-rantau yang ditakrifkan oleh 3 ketaksamaan ini, kita hanya akan dapat segitiga ini. So, di rantau ini kita boleh tengok dia ditakrif oleh garisan biru kerana dia di bawah garisan biru, di bawah garisan hitam dan di atas garisan merah ini. So, segitiga ini
adalah R. Okey, sekarang saya nak murid-murid cuba untuk lukis sistem-sistem ketaksamaan linear. Okey, cuba soalan 2 sampai 4 pada muka surat 128 sampai 130. Okey, biasanya soalan ni mestilah dibuat pada kertas graf, ya. So kalau kamu perlu buat soalan ni dalam kertas graf, tolong pergi ambil kertas graf itu. Okay, selepas kamu dah lukis graf-graf ini, tolong semak jawapan dan buat apa-apa pembetulan. Selepas itu, kita akan kembali dan pergi ke langkah 4. Bagaimana kita guna rantau yang ditakrifkan dalam langkah 3 untuk cari titik maksimum atau minimum untuk sesuatu fungsi. Minimum akan dikenali sebagai fungsi objektif. So, nilai X dan Y yang memberi nilai fungsi objektif maksimum dan minimum itu akan didapati di bucu rantau yang didapati dalam langkah 3. So, contohnya kalau kita kembali kepada segitiga R ini, okay, so kalau kita nak cari maksimum atau minimum pada rantau seperti segitiga ini, satu bucu akan memberi kita koordinat maksimum dan satu akan memberi kita nilai minimum. Okay, so di satu daripada 3 titik ini. So kita boleh gantikan nilai koordinat ini ke dalam fungsi objektif itu dan tengok yang mana adalah maksimum dan yang mana adalah minimum. Okay. Untuk buat soalan seperti ini, kita mesti lukis dan takrifkan rantau yang ditakrifkan oleh sistem ketaksamaan ini dulu dengan menggunakan langkah 1 sampai 3. So kita akan lukis graf. So X lebih dari sama dengan kosong adalah garisan paksi Y. Y lebih dari atau sama dengan kosong adalah garisan paksi X. So kita boleh dapat garisan seperti ini. Untuk X tambah 3Y sama dengan 7 dan garisan macam ni untuk 2X tambah Y sama dengan 4. So kerana kita nak garis rantau yang di bawah garisan merah ini, kita akan dapat rantau ini sebagai rantau yang kita perlu cari maksimum untuk fungsi K sama dengan X tambah Y, iaitu fungsi objektif kita. Akan pada bucu rantau hijau, rantau R ini. So, bucu yang pertama yang kita ada adalah 0.7/3 2 0 0 di sini dan titik terakhir titik 1 2. So maksimum dan minimum fungsi objektif ini adalah di satu titik daripada 4 ini. Sekarang kita nak ganti koordinat bucu ini ke dalam fungsi kita. So, kalau kita guna 0, 0, K sama dengan X tambah Y ialah 0 tambah 0, oleh itu K ialah 0. 3, kita akan dapat K sama dengan 0 tambah 7/3, iaitu 7/3. Untuk 2, 0, K sama dengan 2 tambah 0, iaitu 2. Dan yang terakhir untuk 1, 2, kita dapat K sama dengan 1 tambah 2 iaitu 3. So di sini kita boleh tengok 0 adalah titik minimum dan K adalah nilai maksimum. Oleh itu nilai X, Y yang beri nilai maksimum ialah 1, Y ialah 2 dan K ialah 3 adalah optimum kita. Ya, so ini adalah jawapan kita sekarang. Okay, so ingat kita perlu lukislah rantau yang kita perlu. Selepas itu dapatkan koordinat bucu, gantikan nilai itu ke dalam fungsi objektif dan tengok manalah minimum dan mana adalah maksimum. So mari kita tengok contoh yang kedua.
So ini adalah contoh dari buku latihan kita muka surat 131 dengan 4x tambah 3y tertakluk kepada sistem persamaan ini. So kita nak lukis graf untuk sistem ketaksamaan ini dulu. So graf untuk x tambah y kurang daripada 800 adalah macam ni. 2x tambah y sama dengan 1000 adalah macam ni. X kurang dengan 350 adalah di sini. Dan X lebih dari sama dengan kosong dan Y lebih atau sama dengan kosong adalah garisan untuk paksi X dan paksi Y. So itu bermaksud rantau yang ditakrifkan oleh sistem ketaksamaan ini bahagian di sini di bawah garisan ini, di kiri garisan X sama dengan 350, kanan dari paksi Y dan atas dari paksi X. So rantau ini adalah rantau yang ditakrifkan oleh ketaksamaan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Titik origin 00. Sini kita ada 350 kosong. Titik ini adalah 350 300 dan titik terakhir adalah 200 600. So bila kita dapat 5 titik bucu ini, kita perlu gantikan dia ke dalam fungsi objektif. So kalau saya ganti 0800, kita akan dapat K sama dengan 4 darab 0 tambah 3 darab 800 iaitu 2400. So bila kita ganti 00, kita akan dapat K ialah 0. Bila kita ganti 200 600, kita akan dapat K sama dengan 4 darab 200 tambah 3 darab 600. Oleh itu kita akan dapat 2600 10 300. Kita akan dapat K ialah 4 darab 350 tambah 3 darab 300. Oleh itu kita akan dapat 2100 dan yang terakhir kita dapat 350 kosong iaitu K sama dengan darab 350 tambah kosong. Oleh itu kita akan dapat 1400. So di dalam soalan ni kita boleh tengok bila K ialah kosong, ini adalah minimum kita, iaitu minimum berlaku pada titik 00, X sama dengan 0, Y sama 0. Maksimum adalah nilai 2600. So ini adalah maksimum kita. So inilah langkah yang saya guna bila saya buat soalan mengatur caraan linear. Tapi ini bukanlah langkah terempat yang diberi di dalam buku. Saya akan beri langkah yang diberi di dalam buku sekarang, ya. So di sini kita akan lukis graf yang baru. So dalam langkah yang saya beri, kaedah ini tidak perlulah kamu buat graf yang baru. Kamu hanya perlu cari koordinat bucu dan buat penggantian. Tetapi dalam kaedah dalam buku, dia nak kita lukis garisan lurus dengan cerun yang sama dengan fungsi objektif. So tadi kita dapat K sama dengan 4X tambah 3Y sebagai contohnya. So dia bermaksud dia nak kamu lukis garisan seperti Y sama dengan K tolak 4 per 3X.
So, kamu perlu lukis garisan Y sama dengan K tolak 4/3 X pada graf yang kamu dah lukis tadi. Seperti ini yang ada cerun negatif 4/3, kamu akan guna pembaris dan sesiku, iaitu pembaris yang berbentuk segitiga dalam set construction yang kamu guna untuk lukis, dan anjakkan garisan itu merentasi rantau ini. So, kita boleh tengok dalam gambar ini, gambar graf biru ini adalah garisan lurus yang dia dilukis untuk fungsi objektif dia. So, dia telah pindahlah garis itu merentasi rantau yang ditarif, iaitu rantau biru di bawah ini. Bila kamu gerakkan garisan ini ke atas, kamu akan cari maksimum. Kalau kamu gerakkan dia ke bawah, dia akan cari titik minimum kita. Pindahkan garisan ini ke atas. So, di sini kita boleh tengok garisan yang biru terakhir ini hanya sentuh rantau ini pada satu titik, iaitu titik ini adalah titik optima, titik maksimum di dalam soalan ini. So, saya biasanya tak suruh murid-murid untuk guna kaedah ini kerana dia susah lah untuk murid-murid untuk lukis. Satu, kamu perlu lukis graf yang lebih. Lepas itu, kamu perlulah pindahkan graf itu dengan guna sesiku, yang banyak murid tak beberapa pandai untuk buat. Oleh itu, saya biasanya ajar langkah ini. Tapi kalau kamu nak, kamu boleh cuba cara ini juga. Tengoklah yang mana lebih senang untuk kamu dan guna cara itu. Okay? So, sekarang saya nak murid-murid cubalah kaedah ini ataupun kaedah yang guna titik bucu dia pada soalan 5 pada muka surat 131 sampai 133 dalam buku latihan kita. Okay? So, itulah kerja rumah untuk minggu ini. So, kita akan bincang apa-apa soalan yang kamu dapat pada bab ini pada hari Sabtu nanti. Okay? So, kerana pengatur caraan linear adalah bab yang pendek, inilah satu video saja yang saya akan buat untuk bab ini. Okay? Ada apa-apa soalan yang kamu ada, kita bincang pada kelas pada hari Sabtu nanti. Okay? Bye-bye.